Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem rangka manusia. Rangka manusia ini dibuat hampir semuanya adalah daripada tulang. Sebahagian kecil sahaja dibuat daripada cartilage bone atau tulang rawan, iaitu hidung, telinga dan intervertebral disc. Tulang rawan lebih fleksibel dan lembut berbanding tulang biasa. Sistem rangka manusia mempunyai dua jenis, iaitu axial skeleton dan juga appendicular skeleton. Objektif pembelajaran kita adalah untuk menamakan tulang-tulang yang membentuk axial skeleton. Axial skeleton terdiri daripada skull, tengkorak, ribs, tulang rusuk, sternum, breastbone dan juga vertebral column ataupun tulang belakang. Bahagian pertama yang membentuk axial skeleton adalah skull ataupun tengkorak. Skull manusia mempunyai 22 tulang yang dipanggil sebagai flat bone kerana bentuknya yang flat atau rata. Skull ini terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu cranial bone dan juga facial bone. Kedua ini mempunyai peranan yang berbeza. Cranial bone berfungsi untuk menutup dan melindungi otak daripada sebarang impak atau kecederaan. Facial bone pula berfungsi untuk melindungi dan menyediakan sokongan untuk laluan sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Dengan kata lain, hidung serta mulut kita ini terdapat di facial bone. Sama juga seperti mata yang mempunyai soket khas di facial bones. Flat bones of the skull, kalau kita lihat, disambungkan antara satu sama lain melalui sendi. Namun sendi ini adalah daripada jenis yang tidak bergerak, yang dipanggil sebagai immovable joint. Dan tempat sambungannya itu dipanggil sebagai suture. Bahagian tengkorak yang hanya boleh bergerak adalah tulang rahang bawah atau dipanggil sebagai mandible bones. Seterusnya adalah ribs dan sternum. Ribs ialah tulang rusuk dan sternum adalah breastbone. Kedua-dua tulang ini akan membentuk rib cage, iaitu sangkar rusuk yang merupakan sebahagian daripada thorax cavity, iaitu rongga thorax. Terdapat 12 pasang tulang rusuk yang akan bersendi dengan tulang belakang. Tulang sternum pula merupakan tulang jenis flat bone yang terletak di tengah-tengah sangkar rusuk. Antara peranan utama sangkar rusuk ini adalah untuk menutupi dan melindungi organ pada rongga thorax seperti jantung, paru-paru dan sebagainya. Seterusnya adalah vertebral column. Vertebral column juga dikenali sebagai spine atau backbone, iaitu tulang belakang. Ia terdiri daripada beberapa siri tulang individu yang dipanggil sebagai vertebrae. Peranan utama vertebral column adalah untuk menutupi dan melindungi spinal cord, iaitu saraf tunjang. Ia juga berfungsi untuk menyokong kepala dan juga menyediakan tempat untuk muscle and bone attachment, iaitu tapak pelekatan otot dan tulang. Back and neck muscle, iaitu otot belakang dan otot leher, akan melekat pada tulang belakang. Tulang-tulang seperti tulang rusuk dan tulang pelvic girdle juga melekat pada tulang belakang. Vertebral column mempunyai 33 vertebrae secara keseluruhan. Daripada jumlah 33 ini, 7 vertebrae akan membentuk cervical vertebra, 12 vertebrae akan membentuk thoracic vertebra, 5 vertebrae membentuk lumbar vertebra, 5 vertebrae akan bercantum dan membentuk sacral vertebra ataupun sacrum, dan baki 4 vertebrae akan membentuk caudal vertebra atau coccyx. Cervical, thoracic dan lumbar vertebra semuanya boleh digerakkan kecuali sacrum dan coccyx. Setiap vertebrae disusun secara bertingkat-tingkat dan di antara satu vertebrae dengan satu vertebrae mempunyai suatu struktur khas yang dipanggil sebagai intervertebral disc. Intervertebral disc inilah yang menyebabkan vertebral column ini boleh digerak-gerakkan dan juga berfungsi sebagai penyerap hentakan atau shock absorber. Ini dapat mengurangkan geseran sesama vertebrae. Next, kita akan tengok satu persatu setiap kumpulan vertebra pada vertebral column ini. Yang pertama adalah cervical vertebra. Cervical vertebra mempunyai 7 vertebrae. Vertebrae pertama untuk cervical vertebra ini dikenali sebagai atlas vertebrae. Vertebrae kedua dikenali sebagai axis vertebrae. Vertebrae ketiga hingga ketujuh dikenali sebagai cervical vertebrae. Ada 3 nama yang berbeza dalam cervical vertebra ini kerana merujuk kepada bentuknya yang berbeza. Atlas vertebrae mempunyai large neural canal, small spinous process, a pair of transverse foramina, no centrum dan bersendi dengan tengkorak, iaitu skull. Axis vertebrae mempunyai neural canal, large spinous process, small transverse process, a pair of transverse foramina, no centrum dan juga mempunyai odontoid process. Cervical vertebrae pula mempunyai short spinous process, small centrum, wide and short transverse process dan a pair of transverse foramina.
Seterusnya kita beralih kepada thoracic vertebra. Thoracic vertebra mempunyai 12 pasang vertebrae keseluruhannya yang mempunyai bentuk yang sama. Thoracic vertebra mempunyai long spinous process, long transverse process, medium size centrum dan no transverse foramen. Thoracic vertebra juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting yang berada di bahagian thorax manusia, iaitu seperti lungs, heart dan sebagainya. Seterusnya adalah lumbar vertebra. Lumbar vertebra mempunyai 5 vertebrae keseluruhan yang mempunyai bentuk yang sama. Lumbar vertebra mempunyai short spinous process, short transverse process, large centrum and no transverse foramen. Lumbar vertebra mempunyai centrum yang besar kerana untuk menampung berat bahagian bawah belakang yang mempunyai banyak organ. Seterusnya adalah sacral and caudal vertebra. Sacrum terdiri daripada 5 vertebrae yang bercantum bersama dan membentuk triangular bone. Coccyx pula terdiri daripada 4 vertebrae bercantum bersama dan membentuk triangular bone. Seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan basic structure of a vertebrae. Berikut merupakan struktur asas pada vertebrae. Spinous process dan transverse process merupakan tempat lekatan bagi ligamen dan otot. Vertebral foramen merupakan lubang kosong yang mana saraf tunjang akan melaluinya. Centrum merupakan tempat yang mana setiap centrum dari vertebrae lain akan bertemu. Centrum mempunyai invertebral disc untuk menyokong berat dan menyerap hentakan. Centrum di antara satu vertebrae dengan satu vertebrae lain tidak bercantum. Itu sahaja. Terima kasih.